Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama saya Nihada Azman dari Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia. Hari ini saya akan membincangkan atau menjelaskan berkenaan dengan topik wakaf. Seperti yang sedia maklum, ekonomi adalah salah satu aspek yang penting dalam Islam yang meliputi banyak perkara seperti infak, zakat, pusaka, wakaf dan lain-lain. Wakaf merupakan salah satu institusi ekonomi umat Islam yang tidak kurang pentingnya. Ia perlu berkembang dengan cara yang terbaik untuk memanfaatkan kepada semua umat Islam di muka bumi ini. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa perkara. Pertama, definisi wakaf. Kedua, berkenaan dengan rukun wakaf. Ketiga, berkenaan syarat sah mengeluarkan wakaf. Dan juga hikmah pengeluaran serta cabaran institusi wakaf di Malaysia. Secara ringkasnya, wakaf ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran seperti tertera di surah Al-Imran yang menjelaskan berkenaan dengan kepentingan wakaf. Ia juga telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim berkenaan dengan individu ataupun golongan-golongan yang perlu untuk mengeluarkan wakaf. Riwayat An-Nasa'i juga menerangkan berkenaan dengan wakaf. Jadi secara ringkasnya, apabila menggabungkan elemen-elemen penting di dalam Al-Quran dan juga hadis berkenaan dengan wakaf, maka dapat disimpulkan adalah wakaf ini merujuk kepada sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang ramai atau sesuatu yang dikhaskan bagi keperluan yang berkaitan dengan agama Islam. Perbuatan wakaf ni amat digalakkan dalam Islam untuk kepentingan ataupun kemaslahatan umum. Contohnya, tanah yang diwakafkan untuk pembinaan masjid, pembinaan pusat tahfiz, pembinaan perkuburan dan sebagainya. Jika dilihat dari sirah Rasulullah SAW, pernah juga dikabarkan berita berkenaan dengan wakaf Telaga Uthman. Di mana Telaga Uthman ni secara asalnya dimiliki oleh golongan Kristian, tetapi langkah bijak yang diambil oleh Uthman pada masa itu, Khalifah Uthman pada masa itu adalah dengan membeli telaga ni dan diwakafkan untuk kegunaan semua individu pada masa tersebut. Dan sekarang, apakah rukun-rukun wakaf? Apakah rukun-rukun wakaf ni? Rukun-rukun wakaf ni terdapat 4 rukun wakaf. Jika dilihat di sini terdapat 4 rukun wakaf, di mana pertama adalah al-wakif ataupun pihak yang mewakafkan harta, sama ada individu ataupun organisasi. Kedua, al-mawquf, iaitu harta yang diwakafkan, sama ada harta alih ataupun harta tidak alih. Ketiga adalah al-mawqu' alaih, iaitu pihak yang diwakafkan kepadanya harta atau pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Dan keempat adalah elemen yang penting, iaitu lafaz ataupun sirah yang digunakan oleh pewakaf untuk mewakafkan harta tersebut. Jenis-jenis wakaf ni terbahagi kepada 2. Pertama adalah wakaf ahli, kedua adalah wakaf khairi ataupun wakaf kebajikan. Wakaf ahli ni dikhususkan kepada ahli keluarga tertentu untuk menerima wakaf tersebut. Kalau wakaf khairi ni adalah wakaf kebajikan, terbahagi kepada 2, iaitu wakaf am dan juga wakaf khas. Wakaf khas ni diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat tertentu umat Islam mengikut syarak, seperti mewakafkan tanah untuk tujuan masjid, untuk tujuan sekolah agama, hospital, perkuburan dan sebagainya. Jika wakaf am pula adalah bertujuan manfaat umum umat Islam mengikut hukum syarak serta kemudahan atau pembangunan ekonomi umat Islam melalui berbagai aktiviti yang dijalankan. Sekarang kita dah tahu apa itu hukum, apa itukah syarat-syarat yang diperlukan untuk menetapkan harta sebagai wakaf.
sekarang adalah penting untuk kita belajar apa itu istibdal. Istilah istibdal ni merupakan perkataan bahasa Arab yang berasal daripada perkataan badal yang bermaksud tukar atau ganti. Manakala ibdal adalah membawa maksud yang sama, iaitu menukarkan sesuatu, mengambil sesuatu. Contoh istibdal wakaf ni adalah menukarkan sesuatu tanah wakaf yang tidak memberikan manfaat kepada umum secara asalnya, dan kita mengambil tanah yang sama, dijual dan mendapat wang daripada jualan tanah. Kita beli tanah, satu lagi tanah wakaf, tanah untuk diwakafkan pada jumlah yang sama, di tempat yang lebih memberi manfaat kepada umum. Tapi istibdal ni perlulah diikuti dengan syarat-syarat serta rukun-rukun yang tidak menyalahi syarak Islam. Terdapat pelbagai enakmen berkaitan wakaf di Malaysia mengikut negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Bermakna sekiranya di Malaysia terdapat 14 negeri, ia bermakna terdapat 14 enakmen pentadbiran wakaf di Malaysia. Berikut merupakan aplikasi moden wakaf di Malaysia. Okey, kita tahu terdapat wakaf, terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan oleh wakaf kepada orang ramai. Apakah contoh-contoh aplikasinya? Contoh aplikasi yang pertama adalah AgroWakaf. Dalam menjaga keselamatan makanan, AgroWakaf dilihat sebagai salah satu potensi yang mana boleh menyelamatkan negara daripada krisis makanan. Contohnya tanah yang dibiarkan terbiar di bawah atau wakaf boleh diusahakan oleh golongan petani ataupun golongan peternak untuk dimajukan tanah tersebut dijadikan hasil keluaran negara. Kedua adalah wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan merupakan harta ataupun barangan aset ataupun aset tunai yang diberikan kepada sektor pendidikan atau sesebuah institusi pendidikan, sama ada secara berterusan untuk kepentingan pendidikan tersebut. Dan perkara yang terkini berkenaan dengan wakaf adalah wakaf tunai, di mana bermaksud individu tersebut menggunakan perantaraan wang tunai yang dikumpulkan dalam sesebuah tabung amanah yang diambil oleh nazir untuk diwakafkan. Apakah cabaran institusi wakaf di Malaysia? Okey, jika dilihat dari segi aplikasinya, jika dilihat dari segi hukum dan juga dari segi syarat mengeluarkan wakaf, apakah cabaran institusi wakaf di Malaysia? Okey, pertama, mengalami kekurangan dana yang tidak cukup dalam membangunkan harta tanah yang diwakafkan. Kedua, kawalan dalaman, bermaksud kurangnya latihan kepada staf-staf yang berkaitan untuk pengurusan dana. Ketiga, kepincangan pengkalan data, bermaksud tiada sistem ataupun data yang digitalisasikan berkenaan dengan wakaf, menyebabkan berlakulah salah guna ataupun seleweng harta yang diwakafkan. Keempat, ketidakseragaman undang-undang. Seperti yang dilihat sebelum ini, saya telah menunjukkan beberapa enakmen yang dikeluarkan. Bermaksud sekiranya terdapat 14 negeri di Malaysia, terdapat juga 14 enakmen yang berbeza berkenaan dengan wakaf. Sekiranya dilihat di situ, maka kita tahu bahawasanya tiada keseragaman undang-undang dalam menguruskan wakaf. Jadi amatlah perlu enakmen wakaf ini diseragamkan supaya wakaf ini dapat diselaraskan di setiap negeri. Apakah hikmah mengeluarkan wakaf ni? Terdapat 3 hikmah yang disenaraikan di sini. Okey, pertama, mendapat pahala yang berterusan. Kedua, untuk pembangunan ilmu. Ketiga, membantu orang yang lebih memerlukan. Itu saja dari saya perkongsian berkenaan dengan wakaf. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.